Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia yang tidak terhingga, kita dapat meneruskan agenda menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah yang mengabdikan diri kepadanya. Kemudian kita tadabbur kalamullah, kita tadabbur kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan, bimbingan, petunjuk dan hidayah kepada semua manusia yang boleh menerimanya untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita Suratul Hijri ayat yang ke-10. Suratul Hijri bermula ayat 10. Juzuk yang ke-14, surah yang ke-15, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 495. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Ayat ini, ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahawa sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada rasul-rasul kepada umat yang terdahulu, dan setiap rasul telah melalui episod yang sama, iaitulah istihza wa takdzib. Mereka telah melalui episod diperli, dihina, dipermain-mainkan oleh umat mereka, dan juga pendustaan mereka terhadap apa yang diajar oleh Nabi mereka. Maka datanglah ayat ini setelah kita baca beberapa ayat yang lepas yang menunjukkan bahawa puak kafir beristihza. Para pelajar ingatlah, istihza mana perli, mempermain-main, perolok-olok, dalam kurungan bahasa Kelantan kata nganying, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang kita tak sanggup untuk mengulanginya. Namun Al-Quran telah merakamkan perbuatan jahat buruk mereka
iaitulah nisbahkan Nabi kepada junun. Mereka juga tak mau Nabi, dia nak malaikat turun. Itulah dia panggil, dalam bahasa Arab kata daidan. Orang panggil episod yang sama berlaku pada nabi-nabi yang terdahulu. Dengan kaum dia, begitulah perangai kerana mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang kena, nabi-nabi yang dahulu juga sudah mengalami peristiwa yang sama. Tengok ayat 10. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebut je nama Nabi, terus kita berselawat supaya kita meraih pahala dan melayakkan diri untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Allah kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah utuskan rasul-rasul sebelum daripadamu dalam kalangan kaum-kaum yang telah lalu. Kita sudah belajar dalam kitab kelas Fardu'ain kita dulu bahawa rasul-rasul 300 lebih, 313, ada yang mengatakan 315, Nabi ramai. Dalam riwayat yang ada 124,000, kita kata ramai itu, kan? Tapi yang menentang lagi ramai. Tengok apa kerana mereka. Setiap Nabi berhadapan dengan kaum dia, beginilah keadaan. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan tiadalah seorang rasul pun yang datang kepada mereka, umat dulu, sampai ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman dia, Quraisy dan lain-lain, melainkan mereka beristihza, mempersenda-senda dan mengejek-ngejek, mempermain-mainkan, buat nganyi ke Nabi. Muhammad, anak Abi Kabsyah, anak pengembala kambing, aku jadi Nabi. Sebab dia pandai lagi, dia tak pandang kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, pembesar Mekah. Dia tak kata anak saudara Abu Talib juga pembesar. Dia pergi cari anak pengembala kambing, buat angkat Nabi, sebab cuba nak menghina. Kata orang, nak nisbahkan, nak tempelkan mana-mana kelemahan itu kepada dia, tak ambil yang besar-besar. Orang kalau dah benci, begitulah keadaan. Kalau dah sayang, dia ni, macam-macam dia up naik. Kata orang, kalau sayang naik ke langit yang ketujuh, kalau benci dipijak sampai ke 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Maka Allah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang, usahlah duka cita sedia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kadzalik, bagaimana Allah Ta'ala sebut? Demikianlah. Dia pergi ke mana kadzalik? Tengok perbahasan. Sebagaimana hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki sebab-sebab mempersendakan rasul-rasul. Kaum dulu pun hati mereka tertutup, duduk perli, duduk nganyi ke Nabi mereka sendiri. Maka kaum ini pun sama juga, mereka perli, mereka juga mempermain-mainkan. Demikianlah pula kami masukkan sebab-sebab yang seperti ke dalam hati orang-orang yang berdosa yang menentangmu. Allah Ta'ala sebut di sini, para jemaah sekalian, nudkhilul Quran qulubal mujrimin. Quran ini telah menembusi telinga dan hati orang-orang mujrim, orang-orang kafir.
fahum yasma'unahu wa yafhamunahu wa ya'lamuna annahu haq. Bila dia dengar, dia tahu ini benar, ini betul, maklumat ini tidak salah. Sebab itu mereka dah cuba beberapa kali. Geng-geng Mekah ni mengembara pergi cari Yahudi di Madinah, sebab Yahudi ni ahlul kitab. Bos, ajarkan kepada kami bagaimana kami nak lawan ini Muhammad yang mengaku dia Nabi, mengaku dia Rasul, mengaku dia ada wahyu, yang menyalahi perbuatan dia, segala perbuatan datuk nenek kami ni. Macam mana kita nak lawan? Yahudi aja. Tanya orang tidur lama, apa cerita, tanya apa ni, macam-macam soalan. Bila mari tanya, puak kafir mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya dalam kisah Ashabul Kahfi, Nabi jawab. Mereka sudah tahu, oh ini bukan sebarangan, bukan boleh jawab senang-senang. Kalau tidak ada wahyu, tak mungkin dia boleh jawab. Tapi apa boleh buat? Artinya Quran itu telah menembusi dalam telinga mereka, sudah sampai juga ke hati mereka. Tapi apa boleh buat? Bagaimana dialog Walid jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tersandar dia dengar Nabi baca Quran. Dia balik, dia cerita inna hazil halawah. Oi, sedap dengar. Maklumat tahu, tapi apa boleh buat? Dan mereka juga telah lemah untuk melawan Al-Quran yang turun dengan bahasa mereka sendiri. Wa ma'azalik yukazzibuna bih. Namun begitu mereka tetap mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah kata sini, kadzalika naslukhu, demikianlah orang dulu tahu Nabi mereka benar, mukjizat yang mereka minta ada depan mata mereka. Contohnya kaum Saleh, datangnya anak unta, tapi tak mau terima. Demikian juga Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Quran telah tembus masuk dalam telinga, dalam hati, tapi tidak memberi kesan dalam hati, dalam jiwa mereka, yang menyebabkan mereka terus dengan kekufuran, terus dengan kafir, tak mau terima apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak buat? Itulah nasib malang. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah penerimaan. Tengok ayat 13, Allah kata, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak percaya kepada Quran yang engkau bawa. Tak mau juga dia. Padahal telah pun berlaku undang-undang membinasakan orang-orang yang telah lalu, yang mendustakan rasul-rasul mereka alaihimussalatu wassalam. Tengok nota di bawah 484. Ayat suci ini memberi semangat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah berasa bimbang terhadap orang-orang yang engkar itu, kerana akibatnya, akhir kesudahannya mereka akan tewas. Dan kemenangan tetap di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Sabarlah Muhammad. Mereka tak mau beriman dengan Quran yang kami turun ini. Wa qad khalat sunnatul awwalin, telah berlaku peristiwa yang sama kepada rasul-rasul yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Dengan sebab mereka lawan Nabi, mereka telah binasa. Ayat yang ke-14 ini kata-kata yang kita juga dengar di zaman kita hari ini. Tengok ayat 14. Walau fatahna alaihim baban minas samai fazallu fihi ya'rujun. Puak-puak yang baru ni minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah turunkan malaikat. Kan? Turun malaikat membenarkan apa yang Nabi ajar. Malaikat tu sebelah bagi tahu, hey Quraisy, aku ni malaikat, ini rasul.
Nak macam tu. Allah kata apa? Kalau malaikat turun sungguh, confirm ke mereka terima? Yakinkah kita mereka akan dengar kata? Belum tentu. Tengok ayat ini. Ayat 14. Allah kata apa? Dan kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buka pintu langit. Babam minas sama' faja'alu yas'adun. Kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu. Pada siang hari. Tak mau naik malam, gelap. Naik tengah hari. Yang membolehkan mereka menyaksikan segala kenyataan yang ada di sana. Dia naik, dia nampak malaikat duk turun naik. Malaikat pergi mari nampak ni malaikat munak sangat tu. Andainya begitu, adakah mereka akan beriman? Jawabnya Allah Ta'ala sudah jawab. Tengok dalam ayat kita ini, Tuhan dah jawab. Mereka boleh naik, tapi apa jadi dengan mereka? Jadi katanya babam minas sama' fazallu fihi ya'rujun. Mereka turun naik. Apa dia maksud turun naik? Malaikat. Ada kata tu bawa kapal itu naik tengok. Contohlah, kalau boleh naik. Agak-agak dia beriman terus? Belum. Allah cerita kepada kita, tengok ayat 15. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Ya Rabb, tentulah mereka akan mengingkari kenyataan yang benar itu dengan berkata, mu tengok dah malaikat, kamu tengok sendiri dah benda-benda yang ajaib di langit. Mereka akan berkata, hanya mata kami yang disilapkan penglihatannya. Silap mata ni mana ada? Allahu Akbar. Bahkan kami adalah kaum yang disihirkan oleh Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kafir tak kata? Sebab tu saya kata, kita kata mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka tak kata. Baiklah para pelajar sekalian, ayat yang kita baca 10 hingga 15 ni beberapa faedah yang kita dapat. Iaitu yang pertama, Allah nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa semua nabi, semua rasul yang melalui jalan ini mereka akan menerimanya. Terima istihza, perli, persenda dan macam-macam. Maka ayat ini bukan sekadar menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga menenangkan hati kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang ikut jalan Nabi, man salaka tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan menerima istihza, perlimain. Mereka akan dihina. Maka kita kata berpeganglah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dimaksurkan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Malik kata apa? As-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha najah. Ini kata-kata keramat daripada Imam Malik. Dia mengatakan sunnah Nabi itu diibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia naik, selamat. Yang tak naik, tenggelam. Allahu Akbar. Kita hari ini pun, tuan-tuan, kalau nak selamat, marilah kita bersama dengan bahtera sunnah. Ikut sunnah Nabi SAW dengan huraian-huraian daripada para ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang berpegang dengan sunnah, bukan ulama yang menunggang sunnah. Dia ada dua. Satu berpegang dengan sunnah, satu lagi menunggang sunnah. Menggunakan sunnah ini untuk apa? Untuk kepentingan dia dengan huraian yang tersendiri yang tidak dikenali huraian tersebut daripada para ulama salafus salih. Ini juga satu perkara yang berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada tanda-tanda ayatullah,
ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang dapat dilihat dengan mata, dapat dirasai dengan anggota, iaitulah ayatullah fis samawat, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di langit dan juga ayat-ayat di bumi. Jadi ayat kita ni dua, satu di langit, satu di bumi, kan? Dia dua tu ya adanya. Kita duk buat dua tempat ya. Man hak di langit yang kita boleh tengok, sama ada ainul basar atau ainul basirah. Kita tengok dengan mata kita, nampak bintang, nampak bulan, nampak matahari. Itu dia panggil nampak dengan mata kepala kita. Nampak dengan mata kepala kita. Satu lagi dia panggil ainul basirah, kita nampak dengan mata hati kita setelah kita belajar, setelah kita tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok dalil-dalil. Ini dia panggil dalil qudrat, dalil kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita di sini dalil di langit dan dalil juga di bumi. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Mari kita belajar. Kita tengok, baca ayat dulu, kemudian kita cuba buat khulasah ataupun disebut analisa tentang ayat yang kita baca ini, insya Allah. Jadi untuk maklumat sekalian, ana tak hurai panjang dah dalam ayat-ayat ini. Bagi ana huraian panjang kita untuk rujukan para pelajar yang baru ikuti kuliah kita ni. Sewaktu kita tafsir surah yang pendek-pendek dulu, kan? Di surah 30, juzuk yang ke-30, 29, 28 Al-Mufassal. Alhamdulillah di sana kita telah panjangkan sedikit perbincangan. Maka di sini kita lalu ambil pengertian dan pengajaran secara ringkas. Yang pertama, ayat yang ke-16. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Tanda tuan-tuan, yang pertama Allah Ta'ala angkat kita naik ke angkasa, naik ke atas. Naik ke alam atas as-samawat. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja, dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit. Langit ini benda belah atas, sama itu benda atas, alam atas, kan? Apa yang ada di langit? Buruja, bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaannya. Allahu Akbar. Untuk apa kerja bintang? Wa zayyannaha lin-nazirin. Serta kami hiasi langit itu dengan orang-orang yang melihatnya. Hiasi langit itu kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Kita tengok comel bintang berkelip-kelip, kan? Tengok nota di bawah 485. Mulai ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan pula kejadian-kejadian di langit dan di bumi untuk dipandang, diperhati dan dipikirkan jalan mengambil faedah daripadanya dan cara membuktikan keesaan Allah. Tujuan kita tengok benda ni untuk membuktikan keesaan Allah Ta'ala, kudrat, kekuasaan Allah, hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam mentadbir urusan makhluk. Terutama sekali manusia yang sangat-sangat berhajat kepada pemimpin, kepada pimpinan dan ajaran Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman saya. Ana pergi ke dipanggil Balai Cerap Dr. Rawi dekat dengan Kota Baru. Dia ni persendirian, dia beli alat-alat ratus ribu ada alat dia beli. Untuk nak teropo naik tu.
Allah, Masya Allah. Satu-satu tempat yang dia tunjuk, dia kata ni bintang sekian. Bintang ni, kita suluh dengan lampu ni hari ni, 8 tahun nanti baru sampai cahaya ni ke bintang. Oh, betapa jauhnya tapi besar. Kita tengok dengan teropong dia tu, Allahu Akbar. Kalau tengok planet-planet lain, ajaib wallah. Kita kata ajaib. Ana dua benda yang ana sudah terokai dengan mata kita sendiri. Satu, bila kita tengok di balai cerak ni benda di langit. Satu lagi, sewaktu kami dibawa oleh jabat agama yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Syaibun, pegawai dakwah masa tu, dia bawa kita pergi ke pulau perhentian. 70 orang pendakwah di Kelantan dibawa untuk berkampung di sana, membincangkan isu dakwah, dan salah satu daripada slot mengenali alam di bawah, alam bawah. Jadi kita pergi, dia panggil snorkeling. Terjun kita dalam laut, suluh tengok, Masya Allah, dunia lain daripada yang kita duduk tengok air ombak gedebuk-gedebak ni. Dia pakai cermin tu dalam, kita kata ya subhanallah, Masya Allah tabar. Tidak ada kata-kata lebih daripada subhanallah. Comel. Baik, itu satu tugasan. Pasal itulah kalau kita nak bahas bab buruj, bab apa ni panjang lagi. Baiklah kita pergi kepada ayat sekadar ringkas-ringkas. Apa lagi fungsi bintang-bintang tadi? Selain daripada zinah, perhiasan comel orang tengok langit. Tengok ayat 17. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami pelihara urusan langit itu dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang kena rejam. Jadi harasna sama ad-dunya, langit yang paling bawah sekali telah dikawal oleh para malaikat, daripada dinaiki, dicuri dengar oleh puak-puak syaitan. Syaitan jin, dia boleh naik bak langit ni. Bisa puak dia. Jangan main. Dia naik, dia curi dengar. Bila dia dengar maklumat di langit, maka dia akan bawa turun ke bumi. Dia akan cerita kepada ahli-ahli nujum, ahli sihir, apa yang akan berlaku. Dia dengar malaikat cakap sekian. Maka ahli nujum bagi tahu. Bila dia bagi tahu kepada orang ramai dan terjadi sungguh apa yang dia kata, menyebabkan orang mula percaya dan ta'assub kepada pandangan mereka, tilikan mereka, akhir sekali orang percaya. Ini sangat berbahaya. Sebab itulah kita para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang sangat-sangat pergi tanya arrafan au kahinan, orang mengaku benda gaib ni, orang mengaku tahu benda masa depan ini. Maka kita jangan pergi tanya dia. Pergi tanya je, tidak diterima solat 40 hari. Kalau percaya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, orang ini dikira telah kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kadang-kadang kita hari ini banyak sangat teori-teori, kan, ramalan-ramalan. Kita mengata itu semua itu rajman bil ghaib, telahan-telahan yang tak tahu apa benda. Nabi tak tahu bila kiamat, malaikat pun tak tahu bila kiamat. Ada pak cik yang mari akhir zaman ini, ada orang yang bersifat guru, syekh, buat kira-kira kiamat akan berlaku pada tahun 1500. Sudah kita. Sekarang ini sudah 1400 berapa? 42. Tinggal berapa tahun lagi? 500. Lah ni 1442. 58 tahun lagi. Sempat ke tak sempat? Percaya kita. Tuan-tuan kena ingat, baca dalam sejarah dulu. Tahun 1400 dulu kiamat dah. Masa tu tak kiamat pun lagu. Sekarang ni 500 pula dia up. Kalau tak jadi, dia naik 600. Kita kata semua tu rajman bil ghaib, benda ghaib lah. Jangan duk main. Tengok ayat 18. Illa man
istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Bila puak-puak jin tu naik, apa jadi? Kecuali syaitan yang curi mendengar percakapan malaikat di langit, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menyala yang nyata kelihatannya. Api apa tu? Dia panggil tahik bintang. Tahik bintang. Bahasa sains dia panggil apa? Komet. Komet. Maknanya kita nampak langit lembu kan api tu. Itu dia kejar syaitan tu. Jangan main. Jangan ada. Kata di ulama tafsir, maksudnya syaitan telah disekat daripada mendapat maklumat di langit. Asal tu dia boleh pergi. Dia boleh pergi. Dapat maklumat turun. Tapi alhamdulillah dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka tak boleh naik. Kena syihab mubin, kena lontar dengan panahan api ni. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi dia tak berani nak kacau. Dia nak pergi tak boleh. Pergi kena. Jadi ada para ulama mengatakan, ada yang dengar dan dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi. Bila dia turun, malaikat ikut. Ada yang sempat dipanah di tengah sebelum sampai ke bumi. Fayaqtuluhu, dibakarnya, dan ada yang sampai ke bumi. Ini masalah. Ada yang sudah sampai ke bumi. Bila sampai ke bumi, sempat-sempat dia bisik dengan bos dia, ahli sihir. Tengok dalam sebuah hadis yang hadis ni panjang, diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Abu Hurairah kata dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah Taala putuskan suatu perkara di langit, para malaikat mendengarnya dengan darabat malaikat bi ajniyatiha khud'anan. Malaikat semua letak sayap dia mendengar arahan Allah azza wa jalla. Kasisilati ala Safwan, kreng bunyi malaikat letak sayap tu macam rantai duduk di atas batu ni. Kita letak brak bunyi. Allahu akbar. Itu gambaran yang jelas berlaku. Fa iza fuz'a an qulubihim qalu, bila selesai dengar, malaikat bercakap sama dia, qalu maza qala rabbukum. Allah perintah apa tadi? Dia ulang kaji balik supaya jangan salah dengar. Qalu lilladzi qala al-haq. Allah Ta'ala telah membatalkan satu perkara yang benar, yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Wa huwal aliyyul kabir. Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fayasma'uha mustariqus sam. Waktu mereka bercakap ini, puak-puak pencuri dengar. Syaitan dari kalangan jin tadi dengar. Dia bertingkap naik. Satu jin sampai ke langit. Sufyan yang merawiat hadis ni kata, wasafa biyadihi, dia letak tangan gini. Makna mereka bertingkap. Allahu akbar. Fauqaha ba'daha fauqa ba'd. Jadi dia waktu turun, ada kalanya syihab komet ada. Tahik bintang tadi sempat lontar dia sebelum sampai ke bumi, maka habislah. Mati sekat tu. Ada yang tak sempat, mereka sampai turun di bumi, fatulqa ala famis sahir. Mereka beritahu kepada pengikut dia di kalangan ahli sihir, fayakzibu ma'aha mi'ata kazibah. Sekali dia cakap betul, yang lain 100 kali kelentong. Kita percaya sekali tu je. Hak lain tu bohong belaka. Fayusaddaq, maka orang percaya. Itulah yang dikatakan peristiwa yang berlaku. Wa hafiznaha, kami dah jaga langit itu daripada dinaiki oleh puak-puak syaitan yang mengacau. Baiklah, tamak kita. Contoh di atas, kita turun ke bawah sekejap. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi.
Wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal arda madadnaha. Allahu akbar. Dan bumi ini kami bentangkan dia. Ada kata basata dengan mana hampar. Itu orang kata bumi tidak bulat ni. La. Nampak di mata kita bentang. Dan dia kami letakkan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh. Untuk apa? Sebagai pengimbang. Serta kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya. Jadi orang panggil pokok-pokok yang tumbuh ni mauzun, tersusun molek. Kan? Pokok ada yang berdahan, ada yang bertangkai, ada yang stoko gitu macam buah kelapa sawit itu kan. Ada yang menjala atas bumi. Allahu akbar. Itu dia katakan mauzun. Tersusun comel pokok-pokok tu. Pokok yang kecil-kecil, yang batangnya kecil, seperti buah tembikai. Buah tembikai ni kalau pak kita orang panggil timun Cina, kan? Dia tak duduk atas, dia duduk bawah atas tanah sebab dia punya akar apa dia panggil. Pokok dia tu kecil, buahnya besar. Jadi kalau tak atas jatuh. Allahu akbar. Maha kaya Tuhan. Allah, kalau kita baca ayat ini cukup dah untuk kita nak memberi pengakuan bahawa kudrat Allah Ta'ala yang esa sudah cukup besar. Nikmat yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita juga sudah cukup banyak. Tuhan kata tengok ayat 20. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Allahu akbar. Dan kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup. Muna apa? Semua ada. Juga kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar menyediakan rezekinya. Kan kita bela ayam, kita bela ikan, tapi bukan kita bagi rezeki. Allah yang bagi, kita tukar campur aja. Dalilnya kita pergi tengok ikan-ikan yang hidup dalam kolam di tengah padang. Dalam hutan ada kolam. Tak ada pun siapa dia bagi dedak. Hidup je ikan tu. Masya Allah, tabarakallah. Kolam belakang rumah kita hidup juga. Tapi kita duk campur, duk tabur hari-hari. Hidup juga. Maknanya bukan kamu sebenarnya pemberi rezeki. Kamu hanya tukar campur je. Yang beri rezeki Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kamu. Kita kena ingat, ni kolam aku, ni rezeki aku bagi pada ikan. Mana ada kita ni tukar bagi, tukar holo, kata orang. Allahu akbar. Tengok ayat 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaharaan tempat menyimpan kekayaan gedung yang tidak habis walaupun dibelanjakan. Tuhan kata aku simpan. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu. Pintu rezeki Tuhan buka, bajet dia banyak ni. Pintu air banyak ni. Sekali Tuhan buka lepas sikit, tak, sepatutnya berapa banyak diturun lebih sikit. Tenggelam habis dah kampung kita, Masya Allah. Kita baru yang melalui peristiwa beberapa tempat daerah negeri yang sudah ditenggelami air. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Allah. Tuhan buat tunggu pada masa tertentu, kadar yang telah tertentu. Tak lebih. Lebih, habis. Orang Kelantan kata, lebih, kobel lalu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang ni musim Covid ni, rezeki agak sempit. Sebab bagi sebahagian, kita tengok kedai-kedai tutup. Senyap je orang. Tapi ada orang baru buka perniagaan. Jangan kata macam tu. Tak. Baiklah kita pergi kepada tengah-tengah antara langit dengan bumi. Ayat Allah Ta'ala di tengah-tengah. Ayat 22. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih فأنزلنا
anzalna minas samai ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Allahu Akbar. Dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air. Kerja angin bawa air, nak kita curah sana curah sini. Dan pemindah benih-benih. Subhanallah. Tengok nota di bawah. Yakni angin itu membawa awan yang mengandungi air hujan. Angin juga membawa debu bunga jantan kepada bunga betina. Dari sebatang pohon ke pohon yang lain. Dan dari hasil pertemuan itu lahirlah terbitnya buah-buahan. Subhanallah. Wa arsalna riyaha lawaqih. Riyah itu makna angin-angin kecil-kecil. Sebab itulah Nabi daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bila dia tengok angin kuat, Nabi kata Allahumma laqahan la aqima. Allahumma laqahan la aqiman. Ya Allah, jadikan angin ini kecil-kecil yang membawa benih-benih. Jangan jadikan aqim. Angin ni angin ribut taufan yang kepala tu bom, kena runtuh bangunan, cabut pokok. Nabi tak mau. Hadis ini panjanglah perbahasan para ulama. Kan akhrajah Ibnu Hibban dan wasahahu Ibnu Hajar dan lain-lain para ulama. Kita kata alhamdulillah. Bila kita tengok angin kuat, kita kata Allahumma laqahan la aqiman. Ada riwayat lain, Allahumma ja'alahu riyahan wa la taj'alhu rihan. Riyah mana angin yang pecah-pecah kecil-kecil. Jangan jadi satu angin. Kata orang kepala angin. Oh, kalau angin ni untuk bangunan, terbalik sana terbalik sini, itu kita takut. Baik. Kita pergi kepada Allah Ta'ala turunkan. Maka dengan itu kami menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami berikan kamu meminumnya. Dan bukanlah kamu yang berkuasa menurunkannya atau menyimpankannya. Tak ada. Allah Ta'ala simpan air dalam bukit. Kita tunggu ya masa air santai. Mari sampai kita pula hari ni, kita duduk tunggu syarikat air pula hantar ke rumah kita. Allahu Akbar. Bila tak ada air senyap, bising habis dah. Kan? Baiklah. Apa kesimpulannya? Langit sudah tengok, bumi sudah tengok, bukti kuasa Allah antara langit dengan bumi sudah tengok. Sekarang ni kita nak pergi kepada ayat. Apa sebenarnya yang kita nak? Tengok ayat 23. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini Allah nak bagi tahu kepada kita, mu jangan tak yakin, mu jangan tak percaya. Yang mematikan, yang menghidupkan Allah. Dan kamilah yang kekal memiliki segala-galanya. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Dan sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan. Dengar, tengok kuasa Allah, tauhid terus pada Allah Ta'ala, dan segera dia melakukan kebaikan di antara kamu. Dan sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang lambat. Tengok nota di bawah 488. Ini menyatakan luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui siapa yang bersegera mematuhi perintahnya dan siapa yang berlambat berbuat demikian. Kita nak masuk kumpulan mana? Kumpulan yang segera, insya-Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Berlari kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi pada ayat yang terakhir dalam siri ini. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan sungguhnya Tuhanmu, dialah yang menghimpunkan mereka sekaliannya. Ayat ni orang panggil penamat. Mu tengok dah kuasa aku. Kamu tengok dah orang dulu telah binasa siapa yang lawan aku. Dan ingat, Allah Ta'ala yang berkuasa untuk menghimpunkan semua kamu di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah amat bijaksana lagi amat mengetahui. Alhamdulillah para jemaah sekalian.
tamatlah perbincangan kita pada hari ini. Maka kita mengatakan orang dulu, orang kemudian pun semuanya sudah tahu, sudah mengenali Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini yang kita bincang, di bumi ada berapa, di langit ada apa tadi? Ada bintang, ada bulan, ada matahari yang disebut dengan nama Cakrawala, kan? Kemudian di bumi pula ada beberapa perkara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Apa dia Tuhan sebut di sini para jemaah sekalian? Dia panggil ayat al-ardiyah, 7 perkara. Basatal ard, Allah Ta'ala lebarkan bumi. Diletaknya bukit-bukit, tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala keluarkan rezeki daripada khazanah-khazanahnya, daripada bumi. Allah Ta'ala hantar mari angin yang membawa, mengawinkan pokok-pokok dan menghidup dan mematikan bagi hayawan-hayawan, dan juga penciptaan manusia. Kita mengatakan itu di antara ayat yang di bumi dan ayat yang di langit. Sudah banyak kita bincang, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 26. Setelah kita pergi ke langit, pergi ke bumi, pergi ke angkasa, insya-Allah kita akan tengok pula walaqad khalaqnal insan, kita balik kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tak tengok ada kuasa Allah. Insya-Allah para jemaah sekalian, temu janji kita pada masa yang sama, di tempat yang sama, iaitulah di di majlis ilmu kita di Alamaya, di Facebook, DR Abu Anas Madani. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita sentiasa. Hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat, baca surah Al-Kahfi, bermunajat banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita. Allah Ta'ala hilangkan penyakit COVID ini insya-Allah, supaya dapat kita kembali ke masjid, sah rapat-rapat, majlis ilmu berjalan, beriktikaf dibenarkan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat Jumaat, ingat selawat dan baca surah Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi